Okey, alhamdulillah ada suara. Alright, kita teruskan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-39, hadis 309, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Maz'un at-tabattul. Uthman bin Maz'un at-tabattul. Walau adhina lahu lakhtasayna. Alhamdulillah dah ada suara tu. Terima kasih kepada penonton. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu at-tabattul. Kalaulah Nabi telah mengizinkan Uthman bin Maz'un itu untuk tabattul, maka kami telah melakukan, maknanya kembiri. Kami telah mengembirikan diri kami sendiri. Alhamdulillah dah ada suara tu. Terima kasih. At-tabattul makna apa? Tabattul tu Ustaz. At-tabattul maknanya ialah meninggalkan nikah. Membujang lah, istilah kata membujang. Sebab itu dikatakan kepada Maryam alaihissalam sebagai batul. Dia sebagai batul. Batul maknanya bukan betul. Kalau silap baca nanti dalam bahasa Melayu dia baca betul. Ada. Ni al-batul. Dibaca al-batul. Batul tu maknanya ialah orang yang tak berkahwin. Ada orang yang tak nak berkahwin ataupun orang yang meninggalkan perkahwinan. Jadi tuan-tuan dan puan sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ialah meninggalkan nikah ini, meninggalkan perkahwinan ini adalah kerana nak fokus pada ibadat. Kononnya katakan ada anqita' anin nisa'i lil ibadah. Maka perbuatan ini menurut Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang haram sama sekali. Meninggalkan tak nak nikah sebab nak fokus pada ibadat. Tengok, tak nak bernikah walaupun tujuannya baik, nak fokus pada ibadat, maka itu pun tidak dibenarkan oleh syarak. Apatah lagi tak nak bernikah tu sebab peras ke, sebab apa ke atau sebagainya. Kalau uzur tu bab lain yang katakan. Kalau dia ada penyakit dan sebagainya tu bab lain yang katakan. Itu ada keuzuran yang dipanggil uzur syar'i. Tapi ini bukan uzur syar'i. Dia tak nak kahwin sebab peras, katakan. Membujanglah sampai ke tua, kata. Itu perbuatan yang tak betul, katakan. Yang salah dari segi syarak. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa saya kata salah dari segi syarak? Kerana larangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meninggalkan nikah untuk fokus pada ibadat pun tak dibenarkan. Ini kan pula menurut Allah Subhanahu wa taala jika kita kata dia meninggalkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang bukan tujuannya ibadat, katakan. Wallahu a'lam. Sebab itu hadis yang sebelum ni kalau tuan-tuan ingat yang kita bacakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak sukakan sunnahku maka dia bukan daripada kalangan aku. Di sana ada setengah orang, dia bukan tak nak kahwin, tetapi disebabkan kesibukannya dalam satu-satu kerja tadi, nama Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia lewat berkahwin. Dia lewat kahwin. Bukan dia tak nak kahwin, tapi lewat kahwin. Dia katakan ada umur 40 baru nak kahwin. Dia katakan, kenapa? Sibuk belayar Ustaz. Dia katakan sibuk bekerja kat luar negara. Dia kata. Ada juga kita kata umur 40 tak kahwin-kahwin lagi. Katakan. Macam ada seorang syekh kami dulu, hafizahullahu taala. Dia bukan dia tak nak kahwin, dia lewatkan perkahwinan dia. Kenapa dia lewatkan perkahwinan dia? Sebab dia nak jaga mak dia dulu. Mak dia ketika itu sakit. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa maknya. Maknanya maknya pun dah meninggal dunia, barulah dia berkahwin. Itu lain. Itulah lain. Tapi untuk tinggalkan perkahwinan seterusnya, dia kata
maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibenarkan oleh syarak, katakan. Kita pun ada antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, belum, kita tak boleh kata Imam Nawawi tidak mahu berkahwin, tetapi taqaddar Allah wa ma syaa fa'al. Allah umurnya tidak panjang, walaupun lewat memang lewat nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut umur tu lewatlah. Dia katakan kita hari ni kalau dah masuk 40 tu dah lambatlah nak kahwin, dia katakan. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah maknanya untuk Imam Nawawi itu ada sebab-sebab, bukan dia tak nak kahwin, dia katakan. Bukan dia tak nak kahwin, berbeza dengan at-tabattul, dia katakan. Berbeza dengan at-tabattul, langsung tidak mahu berkahwin, dia katakan. Jadi Imam An-Nawawi dia belum sempat dia berkahwin, walaupun umurnya dah lewat, dia kata dia telah menemui, telah bertemu dengan Allah Subhanahu, maknanya telah kembali ke rahmatullah, rahimallahu jami'an. Kemudian tuan-tuan mati Allah, sidang penuntun, Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu anhu, dia menceritakan kepada kita, Uthman bin Maz'un ni dia sangat-sangat sukakan ibadat, dia kata syiddatur ragbatihi fil ibadah fi iqbali 'ala al ibadah, dia sungguhlah dia katakan nak buat ibadah ni, dia kata. Dan dia nak kita kata dia nak tinggalkan terus urusan dunia, ataupun nak tinggalkan, dia nak meninggalkan maladzatil hayat, kelazatan kehidupan itu. Maka dia pun pergilah, tengok tuan-tuan, bagusnya kita kata para sahabat Nabi SAW, bila urusan ibadah dia akan kembali bertanya kepada Nabi SAW. Maka sebab itu ini contoh yang sangat baik. Dia tidak memandai-mandai dalam melakukan ibadat, dalam melakukan satu perkara yang ada kaitan dengan ibadat, kecuali selepas dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah adab kita hari ini, bila kita ingin melakukan satu ibadat, maka terbaiknya, yang paling baiknya ialah kita merujuk kepada para asatizah, para alim ulama, untuk kita mengetahui boleh ke tak boleh kita lakukan amalan ini. Tengok adab nanti Allah Subhanahu, adab beramal. Bukan saja kita jumpa je mana-mana hantar sekarang lagi lah tuan-tuan. Zaman-zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan hadis-hadis palsu, orang duk sebarkan hadis palsu, pantang dia jumpa, oh ni hadis Nabi, tak tahu hadis tu sahih ataupun tidak. Walaupun kadang-kadang hadis tu dah sahih, kadang-kadang kita pun tak pasti hadis tu telah dinasahkan ke, ataupun sewaktu dengannya dimansuhkan hukum ke. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, rujuklah sekarang rujuklah kepada asatizah, kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui, mufti-mufti ada sekarang, senang nak ditanya. Dengan kita kata dengan kecanggihan teknologi hari ini, tak, orang tak boleh kata aku tak tahu. Tak, sepatutnya dia kena tahu. Macam mana dia nak tahu? Is'alu ahlaz zikr. Kena tanya orang yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, yang dipanggil ulama, ataupun yang dipanggil orang yang ada ilmu. Maka dia akan memberikan jawapan. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak cari ulama ataupun kita nak cari orang yang alim ni, kita kata kena cari yang betul-betul, katakan. Sekarang ni kan ramai orang yang kita kata untuk dapat gelaran ustaz-ustaz tu, kita kata masya-Allah lah, katakan hari ni orang boleh cakap agama sikit, orang dah panggil ustaz. Oh, dia boleh cakap sikit, boleh ambil ayat Quran sikit, dan boleh ambil lah hadis-hadis sikit, orang dah panggil ustaz, katakan. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi tuan-tuan yang sedang penonton yang dirahmati Allah, adab ini perlu kita ambil. Sahabat Nabi bila dia nak buat satu perkara,
Hatta kadang-kadang pernah sekali kita kata dalam urusan dunia sekalipun para sahabat akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum akhirnya Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia kamu. Jadi Nabi serahkan urusan dunia itu kepada semua orang, katakan. Tapi jika ianya berkaitan dengan agama, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah ada di dalam hadis-hadis nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang awam dia tidak boleh merujuk direct kepada Al-Quran, dia tak boleh merujuk direct kepada Al-Hadis. Dia baca je Al-Quran, oh macam ni terus nak amal, tidak. Dia kena merujuk kepada perbahasan ulama, apa yang ulama sebut berdasarkan hadis-hadis ini, berdasarkan nas-nas yang ada. Unless kecuali orang itu dia mahir bahasa Arab, dia ada ilmu alat dan sebagainya, maka dia boleh mengeluarkan hukum sendiri tanpa merujuk kepada para ulama. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara yang zaman sekarang yang masih lagi ataupun agama yang masih lagi ada menggunakan kaedah tabattul dalam urusan agama, iaitu Kristian. Kalau kita tengok dalam agama Kristian, padri mereka ataupun mereka punya yang padri-padri wanita mereka, ketua padri mereka tidak berkahwin. Mana mereka tidak ada isteri, mereka tidak ada kerana mereka dianggap konon-kononnya lah, kita kata fokus kepada gereja mereka. Itu yang dilakukan oleh orang Kristian. Wallahu alam, setakat yang saya tahu, dia katakan. Mungkin zaman sekarang dah berubah ke atau sebagainya, wallahu alam. Tapi zaman dahulu kita katakan memang padri-padri Kristian kita katakan adalah mereka yang kita kata rahib-rahib Kristian adalah mereka yang tidak berkahwin. Rahib-rahib mereka adalah mereka yang tidak berkahwin. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata dah berlaku, Ustaz katakan, ada hari ini orang kembirikan dirinya untuk fokus pada ibadah, perbuatan itu perbuatan yang haram, berdosa tetap berdosa, kita katakan. Tetapi tidaklah orang itu akan terus dihina kerana perbuatan itu. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan itu dan dia Allah alam, maka itu urusan. Kita kata kalau dia menjadi seorang lelaki yang saleh ataupun perempuan yang salihah, katakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya atas apa yang mereka telah lakukan. Hari ini orang tanya, Ustaz, seorang maknya yang telah buang alat lelaki dia, katakan, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah perlu dikembalikan dia punya alat kelamin lelaki? Ya subhanallah, kalau boleh dibuat, ya silakan. Tapi kalau tak boleh, nanti Allah Subhanahu wa taala nak buat bagaimana, katakan. Habis dia macam tu je, berdosa ke dia, Ustaz? Katakan. Kita kata orang ini nanti Allah Subhanahu wa taala teruskan memohon kepada Allah pengampunan atas perbuatan yang dilakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Dan kita ni jangan hina, jangan menghina orang ini, katakan, kebarangkalian mereka lebih baik daripada kita. Mereka lebih baik. Ya, kita marah ataupun kita tidak menyukai akan perbuatan itu, tetapi bukanlah kerana itu orang yang melakukan perbuatan itu kita terus kita menghina mereka dalam hati Allah. Kerana barangkali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang Islam, barangkali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hari ini kita lihat ramai orang yang berhijrah, alhamdulillah, nikmat Allah, dengan bila berhijrah tu penuh badan mereka dengan tatu.
Tak. Takkan kita nak kata kita nak menghina adik dan sebagainya? Tak boleh kata. Dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu kita kata perkara yang harus disyukuri. Yang mesti kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dulu di Madinah, di Mekah, dia panggil ada satu kumpulan lelaki, dia panggil agha-aghawat. Saya sempat ketika mana saya berada di Madinah dahulu ataupun di Mekah pada tahun 1999 sampai 2005, saya masih lagi ada masih lagi ada pakcik-pakcik inilah yang katakan, yang duduk dekat dalam Masjid Nabawi. Dia duduk dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram pun ada, Masjid Nabawi pun ada. Mereka ini adalah kumpulan yang terakhir yang telah diperlakukan ke atas mereka oleh ibu bapa mereka. Maknanya mereka daripada kecil lagi mereka telah dikembirikan untuk konon-kononnya mereka, ibu bapa mereka telah bernazar ataupun sewaktu dengannya untuk mengembirikan anaknya dan lalu diletakkan untuk berkhidmat di Masjid Nabawi. Ini berlaku, katakan. Tapi itu yang dah berlaku. Untuk nak melakukan, tidak. Selepas itu tidak dibenarkan dah. Saya ingat lagi 2005 masih lagi ada, katakan 2004 tu masih ada seorang lagi, katakan. Tapi sekarang sudah tak ada dah. Dah tak ada dah, katakan. Jadi mereka berkhidmat dekat Masjid Nabawi dan ada sebahagian yang berkhidmat di Masjidil Haram. Macam saya kata tadilah, perbuatan macam tadi kita kata yang orang itu telah dikembirikan sejak kecil. Maka mereka tidak ada mereka tidak, ialah bukan kuasa mereka, katakan. Bukan kuasa mereka, katakan. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya situasi yang tertentu. Maka jangan ada hari ini orang yang ingin membuang mengkasih kemaluan, mengkasih dirinya ataupun dimati Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu nanti orang tanya pula, Ustaz, apa hukum mengkasihkan binatang? Hari ini ramai orang mengkasihkan binatang. Kita kata mengkasihkan binatang. Pergi bawa ke hospital binatang tadi untuk dikasihkan. Itu wallahu a'lam. Itu ada hukum yang tersendiri. Boleh rujuk nanti kalau kita ada kesempatan lain, saya cuba jawablah, katakan. Baik. Jadi tuan-tuan yang sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu apabila kita kata perbuatan ini bercanggah dengan syarak, maka Nabi SAW tidak mengizinkan seorang itu meninggalkan pernikahan untuk tujuan ibadah, untuk tujuan konon-kononnya fokus pada ibadah, itu tidak. Sebab itu satu ketika Abu Salamah ataupun macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam saya tak ingat siapa kita kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pergi mengadu kepada, tak silap saya, dia mengadu pada khalifah ketika itu, sama khalifah Ali bin Abi Talib ataupun Umar bin Khattab, antara dua lah, saya tak pasti sangat katakan. Mengadukan pada perihal suaminya seorang yang rajin beribadat, rajin puasa dan wajib ibadat lah. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, khalifah ketika itu di antara sama ada Umar ataupun Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib sebagai qadhi ketika itu. Maka kata, ni baguslah, orang semua nak dapatkan suami yang saleh, suami yang rajin ibadat. Kau beruntung dapat seorang suami yang rajin beribadat. Maka sahabiah tadi, wanita tadi dalam pun
apabila khalifah dah kata gitu, dia pun keluarlah, baliklah. Maka dinasihatkan kepada khalifah ketika itu oleh qadhi tadi ataupun sahabat yang lain, wahai khalifah, yang dimaksudkan oleh wanita tadi ialah hak dia sebagai isteri. Hak dia sebagai isteri. Kalaulah kita kata dah sepanjang hari puasa, kalau dah hari siangnya puasa, malamnya beribadat, bila dia nak bersama dengan isterinya? Sebenarnya orang perempuan itu mengadukan perihal hak dia sebagai wanita, sebagai seorang isteri, katakan. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Umar bin Khattab ketika itu, khalifah ketika itu pun memanggil suaminya, dirahmati Allah. Saya ingat saya khalifahnya adalah Umar, dan juga yang menasihati Umar itu adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu Umar manggil suaminya, lalu menasihati suaminya, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Beri yang ada hak tu haknya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tekan. Sebab itu juga dalam berlaku dalam sejarah Islam, ya tekan, mana seorang itu kita kata dia telah dalam peperang, dalam berlaku dalam sejarah Islam, apabila para tentera ini pergi berperang, maka mereka tidak boleh melebihi dalam tempoh-tempoh yang tertentu, berada di perbatasan. Maka itu ada dalam syarak. Sebab ketika itu khalifah bertanyakan kepada para wanita berapa lama seorang perempuan itu mampu bertahan bila kecedaan suaminya, katakan. Maka di situlah dihadkan tempoh para lelaki, para tentera tadi, tempoh untuk mereka berada di perbatasan, dan mereka harus balik atau mesti balik selepas tempoh itu tamat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka faedah yang kita dapat daripada hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata apa ni dalam Hasyiah As-San'ani syarah kepada Umdah, akhafa 'ala zahid an takuna syahwatuhu inqalabat ila tark fasara yashtahi ala alla yatanawal. Kata kita dalam Hasyiah As-San'ani, muallif kitab Hasyiah As-San'ani ke atas syarah Al-Umdah, dia kata, aku takut ramai orang-orang yang zuhud, ahli-ahli zahid, ahli-ahli zuhud, katakan, nafsunya, keinginannya bertukar menjadi meninggalkan. Maknanya dia tak ahli-ahli yang zuhud ini, lama kelamaan mereka meninggalkan alam perkahwinan, mereka meninggalkan perkahwinan, mereka tak nak berkahwin, dan seterusnya langsung, maknanya tak nak dah kahwin dah, ya tak. Tak. Walin nafsi fi hadha makrun khafiyyun wa riya'un daqiq. Dia kata apa? Dan dalam nafsu itu, dalam diri mereka ini ada perkara yang dikatakan, dalam perkara ini rahmati Allah, ada kita kata makrun khafi, maknanya perkara yang tersembunyi, penipuan yang tersembunyi, riak yang sangat-sangat mendalam. Itu sebab itu kena berhati-hati. Walaqad dakhala al-mutazahhiduna fi turq lam yaslukha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu min izhari takhashshu' az-za'id anil had wa takhshin al-malbas wa asya' sar al-awam yastahsinunaha wa sarat lil aqwami kal mu'ash
يجتنون من ثمراتها تكبيل اليد والتوقير وأكثرهم في خلوته على غير حالته في جلوته يتناول في خلوته الشهوات ويعكف على اللذات ويرى الناس أنه متزهد وما تزهد إلا القميص وإذا نظرت إلى أحوال فإنه كبر فرعون. Dia kata ramai hari ini orang ahli zuhud telah memasuki ataupun telah melalui jalan yang tidak dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka kerana mereka menzahirkan mereka melebih-lebihkan zuhud itu lebih daripadanya dengan menunjukkan pakaian mereka yang suram, yang compang-camping katakan. Bahkan sampai satu peringkat orang awam melihat mereka itu masya-Allah hebat, bagus dan seterusnya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita cepat ataupun letak hukum ni wali. Ini wali Allah ni. Tapi masya-Allah kita kata pakaiannya konon-konon pakaiannya lusuh, pakaiannya biasa-biasa je. Orang ni tak kahwin, orang ni duduk kat surau saja, kita kata duduk atas mimbar. Dalam masa yang sama pula hari ni ada pula bila dianggap sebagai wali-wali Allah itu, contohnya di Indonesia katakan mereka ada setengah wali tu dengan isap rokok lah sebagainya katakan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu boleh kita nilai pada zahirnya katakan. Waliyazbillah. Jadi nama Allah, kata muallif kitab Hasyiah San'ani, dia kata dakhala al-mutazahhiduna fi turuq lam yaslukha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ashabihi. Hari ini orang-orang ahli zuhud katakan ramai telah masuk ataupun telah melalui jalan yang tidak dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabu. Sahabat pun tak guna laluan yang dia ini. Kerana perbuatan itu adalah salah. Perbuatan itu tidak benar, katakan. Meninggalkan perkahwinan atas alasan untuk tujuan fokus pada ibadat, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita nak ambil tajuk yang berikutnya, babul muharramatu fin nikah. Bab perkara-perkara ataupun bab orang-orang yang diharamkan nikah. Kita ada dua jenis pengharaman nikah ini. Satu, pengharaman nikah selama-lamanya. Satu lagi, pengharaman nikah mengikut tempoh. Pengharaman nikah itu berdasarkan tempoh. Yang pertama, menurut Allah Subhanahu wa taala, haram nikah selama-lamanya. Ada 7 orang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan keturunan. Siapa dia? Yang pertama, ibu kita, wa in alauna, sampai ke atas. Ibu, nenek, moyang ke atas. Ummahat wa in alaun. Itu yang pertama. Yang kedua, wal banat wa in nazalna. Anak perempuan kita dan ke bawah. Cucu ke, cicit ke, piut ke bawah. Haram nikah. Yang ketiga, wal akhawat min abawaini aw ab aw adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun seibu ataupun sebapa. Yang kelima, yang keempat, wa banatuhunna, anak-anak kepada adik-beradik perempuan kita. Adik-beradik
perempuan kita, anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka, katakan anak-anak perempuan mereka. Yang kelima, wa banatul ikhwah, dan anak-anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Anak-anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Dan yang keenamnya, makcik-makcik lah. Al-ammat, maknanya adik-beradik kepada bapa kita. Adik-beradik kepada bapa kita dan adik-beradik kepada bapa, adik-beradik kepada mak kita. Adik-beradik mak, adik-beradik bapa. Semua tu diharamkan nikah. Perempuan-perempuan yang diharamkan nikah dengannya, katakan. Tak? Dan dalil untuk pengharaman ini disebut dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 23. Boleh dibaca dalam ayat tersebut. Termasuk juga dalam nasab ialah adik-beradik yang disabitkan dengan susuan, adik-beradik susuan. Ini adik-beradik susuan. Ada syarat lah, yang katakan dia kena 5 kali susuan. 5 kali susuan. Dia tak boleh sekali je. 5 kali susuan. Setiap kali susuan tu sampai kenyang. Barulah dia jadi adik-beradik susuan. Tak. So adik-beradik susuan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhramu minar radha'a ma yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan pada nasab, begitu juga diharamkan pada susuan. Di dalam kes dia katakan, contohlah dia kata, kita dulu arwah mak, contohlah arwah mak pernah beritahu bahawa kita ni pernah disusukan oleh seorang, bukan sehari, berbulan lamanya. Contoh, maknanya kalau dah berbulan lamanya tu, kita kata lebih daripada 5 kali lah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi putus hubungan. Akhir maklumat yang kita tahu, dia balik Johor contohnya. Dia balik Johor. Dia menetap di Johor, tapi cuk cari tak jumpa. Maka tuan-tuan, berbetulan pula kita ni berkenalan dengan seorang wanita daripada Johor untuk dikahwini. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, min babil ikhtiyar. Min babil ikhtiyar, maknanya jalan yang terbaik. Kita kata selagi mana kita tidak dapat memastikan di manakah adik-beradik perempuan kita dengan macam Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil adik-beradik susuan itu, maka sebaik-baiknya elakkan daripada berkahwin dengan orang Johor. Contoh, kerana susuan tadi. Sebab maklumat yang terakhir ialah dia orang Johor. Jadi kebarangkalian tu ada, dia katakan. Unless kita dah pastikan, kita dah jumpa dengan mak dia, maknya dah berkenalan dengan kita apa semua, tak ada apa-apa, okey, tak apa, tidak ada masalah. Cuma risau, dia katakan, bila dia pun tak kenal mak kita, mak dia pun tak kenal mak kita, lah kita pun bernikah, maka Allah rupanya tu, dia katakan akhirnya isteri kita tu adalah adik-beradik perempuan kita, adik-beradik susu, adik-beradik susuan. Maka macam Allah Subhanahu wa taala secara automatik ni kena fasah. Pernah berlaku dulu di satu kes itu, dia katakan bila dah difasahkan masih lagi nak kekalkan status suami isteri, maka tidak boleh, dia katakan, walaupun dah 3-4 orang anak. Walaupun dah 3-4 orang anak, dia katakan dia masa dia berkahwin dulu dia tak tahu suami isterinya tadi ataupun suaminya tadi adalah merupakan adik-beradik susuan. Tetapi akhirnya kita kata diketahui
nak tak nak nanti Allah Subhanahu wa taala kena pisah, difasahkan. Wallahu a'lam. Jadi itu berlaku kadang-kadang nanti Allah. Sebab itu ulama meletakkan perkara yang dianggap ihtiyat tadi katakan. Jadi perlu diketahuilah. Sebab itu bila anak kita disusukan oleh orang lain, kita kena pastikan, kita kena tahu hukum. Maka bila dah disusukan 5 kali, lebih daripada 5 kali katakan, maka anaknya tadi telah menjadi anak susuan katakan. Ada anak susuan dia. Maka kita kata hukumnya ada seperti mana diharamkan pada nasab, begitu juga diharamkan pada susuan. Dia satu saja yang tak boleh, iaitu berkaitan dengan pewarisan harta. Dia tidak boleh mewarisi harta, tapi boleh dihibahkan kepada anak tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala diharamkan 4 orang perempuan disebabkan nikah. Disebabkan nikah. Apa dia? Yang pertama, ummahatu zaujat wa in alaun. Maknanya ibu-ibu kepada isteri-isteri kita ke atas. Maknanya itu haram juga nikah. Wa banatuhunna wa in nazalna in kana qad dakhala bihin. Adik-beradik isteri kita lah. Adik-beradik isteri kita, maka haram kita nikah. Haram kita nikah, katakan wa banatuhunna wa in nazalna. Anak-anak perempuan, mana adik-beradik isteri kita lah, katakan wa in nazalna in kana qad dakhala bihinna. Yang ketiga, zaujatul aba wal ajdad wa in alaw. Isteri kepada bapa kita ataupun isteri kepada datuk kita ke atas. Tak boleh. Begitu juga isteri kepada anak-anak ataupun isteri kepada cucu, isteri kepada cicit, maka datuk tak boleh kahwin dengan isteri pada anak ataupun isteri pada cucu ke, ataupun tak boleh, katakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kata ini normatif Allah Subhanahu wa taala, pengharaman dengan sebab pernikahan, katakan. Dengan sebab pernikahan, katakan. Wallahu a'lam. Amma al-muharramatu ila al-amad fahunna ukhtu az-zawjah, katakan. Adapun pengharaman sementara, katakan, hunna ukhtuz zaujah, adik-beradik perempuan kita, adik-beradik perempuan kepada isteri kita, apabila contohnya nanti Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh perkahwinan kita tu dengan dia adalah mahram lah, tetapi dia dipanggil mahram yang sementara, bukan mahram yang berterusan selama-lamanya. Mana sementara itu, tuan-tuan mati Allah, apabila kita bercerai saja dengan isteri kita, waliyazbillah, katakan, maka dia tidak jadi mahram dah. Makcik dia, kita tak boleh kahwin dengan dengan perempuan dan makcik dia serentak, tak boleh, haram. Begitu juga makcik dia sebelah bapa sama ada ataupun sebelah ibu. Wal khamisah lil hurri alladhi indahu arba' zawjat, katakan. Dan yang keseterusnya, katakan, kelimanya, haram nikah kita, ataupun orang yang lelaki yang telah memiliki 4 orang suami, 4 orang isteri, dia tak boleh dalam tempoh selagi mana dia ada 4 orang isteri di bawahnya, maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita kata diharamkan menikah lagi untuk yang kelima, yang keenam, tak boleh, katakan.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga termasuk dalam perkara ini ialah mereka orang perempuan yang isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3. Ada isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3, walau dengan kemudian dia nak rujuk kembali kepada isterinya, maka tak boleh dia nak directly kahwin atau directly dengan nikah yang baru, kecuali dengan apabila isterinya tadi telah berkahwin dengan ataupun bekas isterinya tadi telah berkahwin dengan orang lain, dan baru dia boleh nikah semula, katakan. Kalau orang Melayu kita panggil Cina buta, ada sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antaranya lah, katakan. Ada juga yang diharamkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang perempuan tidak boleh dinikahi ketika dalam keadaan ihram. Itu pun sama juga. Dalam tempoh ihram tak boleh. Tempoh dalam berihram tak boleh. Dan begitu juga orang perempuan yang dalam keadaan iddah, tidak boleh dalam tempoh iddah, kita tak boleh nikah dengan dia. Orang macam kata kita nak berkahwin dengan seorang yang perempuan yang baru saja ditalakkan oleh suaminya, kita tak boleh menikah dengan perempuan itu kecuali selepas habis iddah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara perempuan-perempuan yang diharamkan nikah, katakan. Nak nikah, cari selain daripada itu. Selain daripada itu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, setakat itu saja insya-Allah pengajian kita pada pagi ini. Besok pagi kita sambung lagi hadis yang ke-300, hadis yang ke-300. Tadi sebelum ni kita kata hadis yang ke-300 berapa ni? Hadis yang ke-310. Hadis yang ke-310 kata. Wallahu a'lam. Ini hadis Ummu Habibah kita sambung pagi besok, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja. Sidang penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana sudi melihat ataupun join kita pada pagi ini di FB Live Surau An-Nur Bandar Puteri. Jazakumullah khair. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.